wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah dengan limpah rahmat kasih sayang Allah, kita dikumpulkan pagi ini dalam majlis tazkirah, majlis ilmu menyambut tadabbur surah Al-Mutaffifin. Okay, Alhamdulillah, seperti kita tahu, surah Al-Mutaffifin ialah surah yang membincangkan tentang kecurangan. Surah ini bukan sekadar untuk orang bisnes sahaja. Surah ini bukan untuk orang kafir sahaja. Surah ini lebih-lebih lagi untuk kita renungkan. Sebab antara isteri kepada suami, suami kepada isteri, peranan anak kepada ibu bapa kepada anak-anak, rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat, guru kepada pelajar, pelajar dengan guru. Allahu Akbar. Semua ni ada peranan, ada fungsi masing-masing. So hari ni kita ni antara suami isteri, antara anak dengan ibu bapa, semuanya ada peranan, ada hak. Supaya kita diingatkan, bila time hak kita jangan menuntut berlebih-lebihan, tetapi bila menunaikan hak orang lain, kita berkira-kira, kita kedekut. Berkira-kira kita tak tunaikan hak orang lain, tapi bila hak kita beria-ria nak minta. Sampai Allah mencelakakan. Wailun. Yang kata celakalah ini bukan manusia, ialah Allah sendiri. Jadi seolah-olahnya Allah nak beri isyarat pada kita, melalui surah ini, bahawa tentang hal harta, terutamanya tentang hal harta, kita ni ada hitungan pahala dan dosa. Ada hitung. Jangan kita remehkan, jangan kita sangka benda ni kecil je, pahala aku boleh cover kot, baru 10 sen, baru 10%, sikit je aku ambil. Contoh, itu pun nak berkira. Kadang-kadang macam tu kan. Kita tanpa sedar kita telah mengambil hak orang. Tanpa hak, maknanya kita telah buatkan satu kebatilan, suatu kerosakan, satu kesalahan, di mana tanpa kita sedar titik-titik hitam dalam hati kita akan terbina kerana kita meremeh-temehkan dosa yang kita anggap kecil ni. Kita anggap kecil, dan dosa besar selalunya dimulakan dengan dosa-dosa kecil yang kita remeh-temeh, yang kita tak ambil berat, dan dosa inilah akan akhirnya menumpukkan. Bermula daripada titik hitam, kemudian dia akan jadi titik, jadi tumpuk, jadi besar sampai menutup semua hati kita sehingga terhijab dari dapat rahmat Allah, terhijab. Dan ulama tafsir mengatakan ada 2 hijab kat sini. Kalau kita tengok ayat kita, lamahjubun, lamahjubun ialah pada ayat 15 kan. Ayat 15 tu, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari Tuhan mereka. Ulama mengatakan, satu, tertutup dari rahmat Allah, tertutup dari karamah Allah. Maknanya tak dapat kemuliaan Allah, tak dapat kasih belas ihsan Allah, tak dapat. Satu pendapat lagi, ulama mengatakan terhijab dari melihat wajah Allah. Terhijab dari melihat wajah Allah. Dan kita tahu nikmat tertinggi di syurga ialah bukan nikmat syurga itu sendiri, tetapi nikmat tertinggi di dalam syurga adalah dapat melihat wajah Allah. Satu peringatan untuk kita semua, surah Luqman ayat 16, terutamanya hal harta dan semua amalan kita sebenarnya. Surah Luqman, surah ke-31 ayat 16. Hai anakku, ya bunaya, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi. Biji sawi tu maknanya terlalu ringan. Biji sawi ringan sangat-sangat. Dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi. Maksudnya apa? Tak nampak, tak seorang pun tahu. Dah lah ringan, tak seorang pun tahu. Nescaya Allah akan mendatangkannya, iaitu Allah akan membalasinya. Allahu Akbar. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. So ayat surah Luqman ayat 16.
Okey, seringan biji sawi dalam bumi, dalam batu pun Allah akan balas. Allah Asy-Syakur. Isnin lepas kita belajar nama Allah Asy-Syakur, Asy-Syakir. Sekecil-kecil benda yang kita anggap remeh tapi Allah Maha appreciate, Allah Maha membalasi asalkan dia kebaikan, Allah akan balas dan juga kejahatan. Okey. Dan saya ada share kat grup kan kata-kata pepatah ni ialah al-jaza'u min jinsul amal. Balasan diperolehi sesuai dengan amalan perbuatan. So kalau kat dunia kita buat baik dengan orang, insya-Allah ke akhirat nanti. Dan ulama mengatakan bukan di akhirat nanti, start kita mati masuk kubur lagi kita dah dapat balasan baik sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ingat tak hari tu kelas Isnin lepas tentang Saidina Ja'far. Abu Ja'far bin Ja'far bin Abu Talib, sepupu Rasulullah SAW, okey, anak kepada Abu Talib, di mana dia syahid kan, syahid, kemudian masuk je kubur, roh dia dah sampai syurga. Dalam bentuk burung yang berterbangan di syurga, sampai hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan yang lebih baik. So kita mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita. Okey, setiap amalan jangan diperkecil-kecilkan hatta kita memuji Allah. Dan doa itu adalah jenis ibadah. Doa itu adalah ibadah. Perbanyakkan berdoa. Berbanyakkan berdoa. Okey, kita tak macam manusia lagi banyak minta, lagi menyampah, lagi bosan, lagi asyik-asyik minta aja kan. Tetapi Allah sangat suka hamba-Nya yang sentiasa menadah tangan mengharap daripada Allah. Okey. So nanti baca saya dah share dekat grup tu. Sungguh kita kadang-kadang sangka Allah tak akan membalas. Allah akan membalas. Okey. Dan ni dia. Lam Mahjubun ayat 15 tu. Okey, kita tengok sekejap ayat 15. Hijab Lam Mahjubun tu ialah daripada perkataan hijab. Hijab maknanya tertutup, tak nampak. Okey, maknanya orang-orang yang rekod amalan dia dekat sijin ialah orang fujar. Orang fujar. Okay, kita tahu dalam surah ini manusia akan terbagi kepada dua golongan. Golongan fujar dan golongan abrar. Okey, kalau fujar rekod amalan dia dekat mana? Dekat sijin. Okey. Allah Akbar. Orang yang celaka, okey, orang yang menipu timbangan, hak dia nak lebih, hak orang dia kurangkan. Okey, mereka ni suka ambil hak orang lah, senang cerita. Okey, bila mereka tak dan surah Mutaffifin ni Allah bagi tahu punca mereka suka ambil hak orang. Kenapa? Sebab mereka tak percaya pada hari kebangkitan. Bermula daripada ayat 4, 5, 6, mereka tak percaya pada hari kebangkitan, iaitu hari yang sangat-sangat besar, okey, hari yang amat menakutkan di mana kita semua akan berdiri di depan Rabbul Alamin. Okey, Allahu Akbar. Kita berdiri lebih 50,000 tahun bukan kiraan tahun dunia. Dan kita tahu manusia akan terbagi kepada dua golongan. Fujar, manusia paling rugilah, kufar, melakukan dosa, syirik, okey, dan rekod amalan mereka di dalam sijin. Sijin dia sempit, yang paling bawah, paling gelap, paling dalam, paling hina. Okey, ada hadis mengatakan daripada Ibn Abbas, sijin ni di lapisan bumi yang ketujuh paling bawah sekali. Maknanya sangat-sangat sempit, sangat-sangat hina, sangat-sangat rendah. Okey. Sebab kenapa? Sekali lagi, mereka menafikan hari kebangkitan. Okey. Dan mereka mendustakan hari kebangkitan tu satu hal. Dan mereka asatirul awalin, okey, mereka mengatakan ayat-ayat Allah itu kisah-kisah dongeng belaka. Dah lah tak percaya kiamat. Kalau cerita pasal hari kebangkitan je mereka kata tu cerita dongeng. Maka mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka mendustakan, mereka tak ambil ibrah, mereka tak ambil pengajaran, maka mereka tak kisah apa saja yang dia nak suka, dia nak buat. Atas dunia ni dia buat aja. Sebab pada dia tidak ada hari penghisapan. So Allah tempelak mereka lah, mereka yang mengatakan bahawa hari kebangkitan tu adalah cerita dongeng. Maka Allah tempelak mereka, iaitu Allah jadikan titik-titik hitam dalam hati mereka itu ron, okey, ron titik hitam itu menjadikan ayat Quran. Ayat Quran kita tahu kan penuh dengan rahmat Allah, ayat-ayat syifa. Ayat rahmat dan syifa itu tak boleh masuk dalam hati mereka. Terhijab kerana ada titik-titik noktah hitam, dosa-dosa tumbukan hitam itu.
Jadi kesannya ialah mereka mendustakan, mereka dah tak nampak dah tentang Allah cerita tentang azab ke, tentang nikmat di hari kiamat nanti mereka tak nampak, malah mereka tak percaya. Tapi bagi mereka kaum kafir Quraisy musyrikin yang mempercayai, meyakini pada Nabi, pada apa saja yang Nabi sampaikan, pada wahyu Rasulullah, apa yang jadi pada mereka? Kita tahu kan orang kafir Quraisy Mekah ni bunuh anak, pelacuran terbuka. Okey, mereka memang menghina orang, mencecer orang, ada sistem perhambaan, okey. Membunuh orang sesuka hati. Tetapi bila mereka menerima Islam, Saidina Umar Al-Khattab yang keras hati pun, Hindun yang keras hati pun, mereka berubah. Itulah kesan mereka faham Quran dan mereka mengamalkan Quran. Supaya juga kita, okey, kita harap sangat hati kita ni, kita kena selalu buat penyucian jiwa, pembersihan hati supaya kesan-kesan tadabbur, kita belajar tadabbur Al-Quran tu kita bukan sekadar nak faham, kita nak amalkan. Kita nak amalkan supaya dengan kita mengamalkan ini merubah kehidupan kita, merubah perangai kita. Okey. InsyaAllah lah, kalau kita terkesan dengan surah Al-Mutaffifin ni, buat apa-apa pun kita dah takut dah. Allah hisab, malaikat tulis surah Al-Infitar kan. Kita dah belajar tentang ciri-ciri malaikat yang mencatat amalan kita kan. Kita ingat, semua ni Allah tulis ni. Perasaan aku pun Allah tulis ni. Keluhan aku, rungutan aku, semua Allah tulis. Ya Allah, takutnya. Kita nak buat apa-apa pun kita takut sekarang ni. Berkira tu bukan sebab berkira apa. Berkira takut kena azab. Semua Allah akan record Okey, kita harap sangat sekecil-kecil perkara yang kita takut ni kerana Allah terima. Kita kena ingat amalan takut kerana Allah itu adalah amalan hati. Kita ni selalu sangat beratkan amalan zahir, amalan jasad. Solat, nak rukuk macam mana, nak sujud macam mana. Itu betul. Okey. Kita selalu tanya, kalau dulu-dululah kan, korek telinga batal tak puasa. Itu betul. Kita sangat-sangat nak mementingkan amalan hati. Tapi kita selalu lupa nak nitik beratkan amalan hati. Contoh apa? Khusyuk. Nampak ke? Tak nampak. Tawaduk. Tak nampak. Tawakal. Tak nampak. Reda. Tak nampak. Sabar. Tak nampak. Qanaah. Tak nampak. Zuhud. Tak nampak. Semua amalan hati ni yang tak nampak ni, dan nombor satu yang paling penting ialah ikhlas. Itu kita jarang titik beratkan. Sedangkan itulah kompas kepada amalan kita ni diterima ke tak. Okey, bukan sekadar luaran. Allah nak tengok hati. Qalbun salim. Amalan hati sangat-sangat penting. Sangat-sangat. Okey, sebab itulah dekat ayat 14 ni, kalla bal, sampai ada saktah. Saktah tu maknanya berhenti sejenak kan, tapi tak boleh, tapi dengan tahan nafas. Maknanya pentingnya tu Allah nak beritahu rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ron tu ialah kekotoran, selaput dosa. Kekotoran disebabkan selaput dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. So, ulama mengatakan inilah punca baca je Quran sekalipun, pergi kelas mana-mana, online, offline, tapi perangai tak berubah. Tak ada kesan. Okey, sebab apa? Atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sebab tu kalau kita tadabbur ayat ni, kita sangat-sangat kena berusaha habis-habisan untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita melalui amalan-amalan kebaikan. Okey, hanya amalan kebaikan yang boleh menutup kejahatan kita di masa lalu. Ikhlaskan balik hati kita, okey, sucikan balik niat kita atas semua amalan kita. Kita bukan beramal nak dapat harta, keuntungan, kenaikan pangkat. Bukan sekadar itu kita memuji Allah. Okey, bukan sekadar duniawi, material. Bukan, kita nak ubah, kita memang betul beramal, puasa ke, sedekah ke, solat ke, bangun malam ke, semua semata-mata nak dapat redha Allah. Nak lihat wajah Allah, itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Ayat 14 tu sangat penting sebenarnya untuk kita tadabbur, untuk kita kenang, sebab dengan benda kecil-kecil yang kita remeh-temeh tu, itulah jadi titik hitam yang akhirnya menutup seluruh hati kita, sehingga bila kita tadabbur, kita tak, kesan kita tadabbur tak masuk pun dalam hati kita, sehingga kita tak beramal. Bila tak beramal, maka tak berubahlah akhlak kita, kehidupan kita.
Tu yang penting. Ayat 14 ni penting. Penting sangat. Entahlah, tak ada ayat tak penting sebenarnya. Okey. Ayat 4 pun penting sebab tu tema surah ni, iaitu percaya tentang hari kebangkitan. Kenapa tak percaya tentang hari kebangkitan? Tu ayat 14 tu. Sebab hati dah diselaputi noda hitam. Okey. So bila macam kita kena tahu cause and effect kan. Sebabnya tak percaya hari kiamat. Kesannya sebabnya hati hitam, maka kesannya tak percaya pada hari kiamat sebab rahmat Allah, okey, keyakinan tu tak masuk dekat hati. Okey, tu bahaya sangat-sangat. Okey. Ayat 14 tu renung sungguh-sungguh. Ya Allah, okey, istighfar banyak-banyak, minta ampun, buat banyak kebaikan, okey, supaya apa tu, titik-titik hitam kita itu dibasuh. Sebab tu doa iftitah, even doa untuk jenazah kan, kalau solat jenazah ada doa iftitah, apa tu, Allahumma ba'idni Allahumma ba'id bain, apa tu doa iftitah? Allahumma ba'idni min khataaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma ghsilni min khataaya min khataaya. Allahumma yukini dulu. Allahumma yunakis thawb. Allahumma yunakis thawb. Allahumma yunakil min khatayaya kama yunakis thawbi minal abyad. Thawbul abyad. Sucikanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana mencuci kotoran daripada baju putih. Okey, doa iftitah tu antara doa iftitah yang sangat best kita baca dalam solat. Okey. Kemudian Allahumma ghsilni, basuhkanlah, min khataayaya bil ma'i wassalji wal bar, dengan air salji yang suci, bersih, sejuk. Okey, sebab dosa ni panas. Okey. So minta Allah bersihkan hati kita, jauhkan kita daripada dosa bagaimana Allah jauhkan timur dan barat. Okey. Itu juga doa untuk jenazah ni. Allahu Akbar. So kotor hitam ni sangat-sangat menakutkan. Tu kadang-kadang kita tengok kenapalah kerasnya hati aku ni. Okey. Amal sekejap, lepas tu tak boleh istiqamah. Minta sungguh-sungguh minta Allah bersihkan titik-titik hitam dalam hati kita ni. Allah tempelak sebenarnya. Ayat 14 tu Allah menempelak orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan sebab ada kekotoran hati. Maka ada hijab lah. Ada hijab la mahjubun. Pendapat satu ialah hijab dari rahmat Allah. Okey. Yang kedua, tak dapat lihat wajah Allah. Orang jahat sekalipun, okey, pasti dia ada keinginan untuk melihat pencipta. Okey, apatah lagi orang-orang yang beriman. Kita beriman, kita bertakwa, benefit orang bertakwa yang paling tinggi, yang paling tinggi nikmat ialah dapat melihat wajah Allah. Okey, kalau kita tengok surah Al-Qiyamah, surah ke-75, ayat 22. Okey. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Nanti ada kaitan nanti dekat ayat seterusnya kita ada nampak yang zuru nanti. Okey, pada hari akhirat itu muka orang-orang yang beriman berseri-seri. Nadhirah. Siapa nama anak cucu nama Nadhirah? Muka berseri-seri, bersinar Sebab kenapa Allah gunakan wujuh? Kenapa guna wajah? Sebab kita manusia pun nak tengok orang tu, katalah kita bagi dia surprise kan. Dia punya muka tu dah boleh nampak kan. Cerianya dia, terperanjat dia dengan penuh kebanggaan, kesyukuran. Muka tu nombor satu nampak. Kulit muka. Kulit muka dulu yang nampak. Ya Allah, berseri-seri muka dia. Kalau dia tak suka pun, muka dulu nampak. Sebab itulah anggota wuduk wajib ialah muka. Okey, muka, basuh muka. Muka ni paling jelas nampak pada hari akhirat itu muka orang yang beriman berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Ila rabbiha nadhirah. Ulama mengatakan kenapa Allah guna ila? Okey, nampak tak ayat 23 tu dimulai dengan ila? Selalunya bila ada nazarah ada ila.
Ila ni maknanya direct ni. Dapat lihat wajah Allah direct. So kalau ada ila tu maknanya dapat tengok direct. Melihat wajah Allah direct. Tu yang sampai berseri-seri muka tu. Okay. So lamah jubun ayat 14 tu ialah, ayat 15 itu ialah refer kepada terhijab dari melihat wajah Allah. Maknanya dan kita pun dapat tengok wajah Allah, confirm lah dalam syurga. So ahli neraka memang langsung tak dapat lihat wajah Allah. Dan perhatikan Allah kata nanti dekat ayat 17, nampak tak? Surah Al-Mutaffifin ayat 17, Allah guna yuqalu. Summa yuqalu. Yuqalu ni kata pasif Punya Allah bencinya, punya Allah dia dah memang terhijab, tak nampak wajah Allah. Dia terhijab sekali dengan kata-kata Allah. Allah sampai tak kata direct. Allah kata, apa kata ajuk kata, maknanya tak cakap direct lah. Itu yuqal. Kalau bercakap direct kan, saya tak mahir bahasa Arab. Tapi yuqal tu menunjukkan kata pasif. Sampai Allah tak ingin nak bercakap dengan dia. Tak ingin tengok muka, Allah tak nak bercakap pun dengan dia. Okay. Dan Allah menemplak, kalau kita tengok ayat 15 tu, Allah dah hina dah. Tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka dan Tuhan mereka di hari itu telah tertutup, so tak dapat tengok wajah Allah. Kalau buku Hamka, muka surat 107, kan? Okay, ada ayat 15 kat situ, kat bawah tu. Tidak sekali-kali, sesungguhnya mereka dan Tuhan mereka di hari itu telah tertutup. Okay, kemudian summa innahum lasalul jahim. Okay, lasalu ni maknanya dia orang sendiri masuk api neraka. Macam surah Al-Lahab yaslan nara zatal habin wa mar'atuhu tu kan. Maknanya sendiri masuk api neraka. Masuk jahim. Okay, bergelumang dalam neraka. Okay, berkali-kali. Kemudian sampai ayat 17, Allah ulang. Maknanya dia dah masuk api neraka, kemudian Allah templak lagi. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Okey, ayat 16 Allah nak tunjukkan itu mental azab fizikal. Masuk api neraka bukan sekadar kena bakar, bukan sekadar minum nanah mendidih, tetapi ayat 17 Allah azab secara mental. So azab dekat neraka nanti ada dua jenis. Azab fizikal, azab badan lah, kena bakar, lidah kena potong ke, kulit dan sebagainya. Juga azab mental. So ayat 17 tu azab secara mental. Allah templak, Allah cela, Allah macam kita lah, perli lah kan. Kita dah kata, contoh kalau jadi cikgu lah kan, bersedia, dah bagi nota, dah bagi tips, dah bagi dah macam-macam dah. Sudahnya degil, tak nak dengar. Okay, bila sampai ke hari kejadian tu fail, contoh cikgu akan kata apa? Ni kan yang kamu nak sangat kan? Ataupun kalau kita dah pesan bawa motor jangan laju-laju. Kita dah pesan dah pakai helmet. Macam tu kan? Akhirnya dia merempit, akhirnya accident. Kita pergi ziarah dia kat hospital, kita cakap apa? Lepas ni minta kau cepat baik, lepas tu kau boleh berlomba lagi. Itu ibaratnya dera mental. Kan? So, ayat 16 dera fizikal, azab fizikal. Ayat 17 Al-Mutaffifin ialah azab mental. Kata-kata bagi siap-siap. Okay. Kemudian itu akan dikatakan, yuqal dikatakan pada mereka, itulah tempat telah kamu dustakan itu. Dulu kat dunia, kau tak percaya kan akan ada hari kebangkitan? Kau tak percaya kan syurga neraka? Kau tak percaya kan ada kita amalan? Sekarang kau rasa. Dan subhanallah, kalau kita ingat, okay, surah yang mana yang surah As-Sajadah kan, dah depan mata baru nak percaya. Bila azab tu dah depan mata baru nak percaya. Sebab itulah tentang azab Allah ni dia ada limit Maksudnya dekat dunia, sebab azab tu bukan depan mata, maka tak percaya. Manusia cakap kan, seeing is believing. Okay, orang-orang tak beriman, orang-orang kafir, mereka tak beriman pada hari kiamat sebab tak ada depan mata. Now kau dah masuk api neraka, baru kau nak percaya. Nantilah yang kau dustakan dulu. Tu senario yang berlaku pada ayat 16 dengan 17 Al-Mutaffifin ni. Okay, sebab dekat dunia dulu kau tak percaya. Bagi orang yang beriman, bagi kita orang yang beriman,
Kita sangat-sangat yakin tentang dosa pahala, kita sangat yakin tentang syurga neraka. So kita beriman pada perkara ghaib. Ingat surah Al-Baqarah? Siapakah orang muttaqin? Allazina yu'minuna bil ghaib. Itulah ciri pertama orang beriman. Mereka beriman kepada perkara-perkara yang mereka belum nampak dengan mata kepala. Sebab tu dekat bila masuk syurga nanti, kenapa muka yang berseri-seri? Kenapa kita nak melintas titian sirat tu, kita kena lalu atas neraka? Kena tengok dulu neraka. Ni nak masuk syurga ni, tapi kena lalu juga. Sebab apa? Lebih bersyukur tak kalau orang dah nampak ahli neraka, tapi dia tak masuk? Jadi dia punya tahap kesyukuran, level kesyukuran dia, gila. Gila syukur, bapak bersyukurlah kan sebab ya Allah selamat aku. Kita macam tu lah kan. Macam orang main game yang ketuk keluar buah bola daripada dia punya level tu. Orang main game dia tahu kan. Kalau dia dapat pecahkan naik next level. Kan? Maksudnya ya Allah, nak beritahunya sebab dulu kat dunia kau tak percaya. Sekarang kau dah masuk api neraka baru kau nak percaya, dah terlambat. Sebab itulah dia ditemplak dekat ayat 17 tu, dia ditemplak. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah dia yang dulu kat dunia kau tak percaya tu. Okay. So ciri pertama orang muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib. Apa yang diceritakan dengan zalikal kitabu la raiba fi, makanya dia yakin sangat-sangat apa yang dalam Quran itu tidak ada sebarang keraguan. Mereka beriman pada semua perkara ghaib, terutamanya nombor 1 beriman kepada Allah. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah sungguh-sungguh. Semua ni kita kena kaitkan. Kita kena kaitkan, kita tadabbur surah Baqarah, kita tadabbur surah-surah sebelum ni, juzuk amal tentang hari kiamat. Muka berseri-seri. Subhanallah, subhanallah. Okay, sebab tu ayat surah Makkiyah ni, surah juzuk 30, juzuk amal, ayat dia pendek-pendek tapi maknanya sangat mendalam. Kita kena kaitkan banyak benda. Kalau kita ada banyak data dalam loop kita, semua tu akan keluar. Semua tu akan keluar. Maknanya nak mempercayai tentang syurga neraka, azab Allah, nikmat Allah, dosa pahala ni ada had. Maknanya di dunia ni kau kena yakin sungguh-sungguh. Kalau tak, kau tunggu dekat akhirat baru kau nak percaya. Masa tu Allah terima ke? Allah dah tak terima lagi. Allah dah tak terima lagi. Okay? Senang ceritanya ayat 17 nak kata apa? Padan muka kau. Macam tu lah. Tulis kat ayat 17 tu. Okay? Dalam bracket padan muka kau. Ibaratnya macam tu. Allah nak beritahu apa? Sebab dekat dunia dulu dia mendustakan. Dia kata ayat Allah itu tentang hari kebangkitan itu ialah dongengan belaka. Impossible lah, tak logik lah, mana mungkin lah, la yumkin. Okay, tak mungkin ada hari kebangkitan. So bila baca surah Al-Mutaffifin ni, ingatkan diri kita, sungguh ya Allah aku beriman, aku sangat yakin tentang perkara-perkara gaib. Semua 6 rukun iman tu kita sangat-sangat percaya. Sangat-sangat beriman, sangat-sangat yakin. Okay? Allahu Akbar. So orang beriman yang untungnya dia akan melihat wajah Allah. Satu hadis sahih. Okay, hadis tu panjang tapi ada satu keratan tu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Tidak membahayakan kalian saat melihatnya. Okey, dan kita boleh lihat matahari sejelas-jelasnya kat dunia tak dapat kan? Okey, seperti lindungan awan yang melindungi kita. Allahu Akbar. Okay, so jelas sangat shape bulan tu kan, sangat tepat bulan tu kita nampak. Okay, macam itulah jelasnya kita nampak Allah nanti dalam syurga. Okay, hadis riwayat Bukhari. Okay, ni ada satu doa hadis riwayat An-Nasa'i, doa untuk melihat wajah Allah. Nanti saya share insyaAllah. Okay, nikmat terbesar di syurga iaitu dapat dipertemukan dengan Allah dan melihat live, direct langsung melihat wajah Allah, iaitu Allahumma inni as'aluka lazzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu di syurga,
Rindu bertemu denganmu tanpa penderitaan. Syauq, rindu. Yang membahayakan dan fitnah yang menyesatkan. Ini adalah antara doa supaya kita dapat melihat wajah Allah. Okay. So, kita dah sampai ayat 17 minggu lepas. Dan biasanya kita baca ayat Quran, okay, lepas cerita tentang neraka selalu diikuti dengan syurga. Supaya apa? Supaya kita ni tak putus asa dengan rahmat Allah. Okay, selepas dia cerita tentang seksa, tentang balasan, tentang orang kafir, tentang neraka, okay, Allah terus immediate lepas tu mesti cerita pasal syurga supaya kita tak putus asa. Dan kalau cerita syurga pula, kalau cerita syurga dulu, tak lama lepas tu mesti cerita api neraka supaya kita tak perasan. Supaya tak berangan lama-lama sampai tak jejak bumi. Okey. Lupa pula nak beramal. So maknanya dua-dua tu ada takut, ada harap. So kita beramal tu ingat rukun ibadah, kita ada cinta, kita ada harap, kita ada takut, kita ada takut azab Allah, harap rahmat Allah. Okay. So iman kita tu seimbang lah. Tak adalah kita tak takut azab, tapi kita tak mengharap syurga semata-mata tapi tak beramal. Okay. So sebab itulah bermula ayat 18. Okay, bermula ayat 18. Dia bermula tentang lawan kepada fujar, iaitu al-abrar. Al-abrar. So ingat, kalau nak beriman sebelum kita mati. Guys, iaitu percaya pada semua perkara gaib sebelum kita mati. Itulah tanda orang-orang yang beriman. Orang kafir dia tak beriman pada perkara-perkara yang gaib. Okay. Now ayat 18 kita masuk kepada ayat 1 hingga 6. Ancaman terhadap orang-orang yang ingkar dengan siksaan hari kiamat. Okay, dia tak percaya pada hari kiamat. Kemudian kita dah pergi pada ancaman pada orang yang menderhaka, iaitu rekod amalan dia disimpan dekat bank mana? Dekat Sijin. Okay, sekarang ni kita akan masuk peringgan 18 hingga 28, iaitu janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa yang akan menerima pahala yang besar. Okay, kita akan masuk part 3 dalam surah Al-Mutaffifin. Okay. Ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Wa ma adraka ma 'illiyun. كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Allahu Akbar. Okay, ayat 18. Ingatlah wahai manusia, sesungguhnya kitab suratan amal orang-orang yang berbakti, iaitu al-abrar, dengan taat dan amal kebajikan adalah didaftarkan dalam Illiyin. Okay, kita Illiyin ni berasal dari perkataan al-ulu, a'la, sabbihisma rabbikal a'la, maksudnya ketinggian. Ketinggian bukan alien tau. Illiyin. Okay, apa beza dengan ayat 19? Illiyun. Apa beza tu? Kenapa satu Illiyin, satu Illiyun? Okay, inilah kehalusan bahasa Al-Quran. Tak ada beza sebenarnya. Cuma kita tengok ayat 18, dia ada haruf jar, ada fi. Bila ada fi, dia jadi baris bawah lah. Illiyin. Okay, kalau dekat ayat 19 tu tak ada. Dari segi makna,
maksud dia sama iaitu Illiyun sama iaitu di tempat yang tinggi. Ingatlah. So kita ingat kalla. Kalla ni dia ada dua maksud. Dia boleh bentuk larangan, sekali-kali tidak, sekali-kali jangan. Ataupun yang kedua, dia nak kita ambil perhatian. Dia nak kita beri perhatian. Kalla ni ada dua maksud dalam dua-dua boleh. Okey. Ingatlah wahai manusia. Sesungguhnya kitab suratan amal al-abrar, orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan adalah didaftarkan dalam Illiyin. Okey. Illiyin. Apa makna Illiyin? So maknanya ni kabar gembira ke kabar duka ni? So orang ulama tafsir mengatakan ini ayat tabsyir, iaitu ayat berita gembira. Ayat berita gembira untuk orang-orang yang bertakwa. Okey. Kalau orang fujar, orang kufar dalam sijin, so lawan fujar adalah abrar, lawan sijin adalah Illiyin. Okey. Iaitu Illiyin adalah tempat yang mulia. Okey, tempat yang tinggi. Dijaga kitab amalan tu, rekod kitab amalan kita tu, amalan baik-baik, amalan orang soleh, orang bertakwa ni dijaga oleh malaikat. Malaikat yang tinggi. Okey, bukan sekadar roh hadis, ada hadis sahih yang panjang juga. Orang-orang yang beriman ni, orang yang bertakwa, bila dia meninggal dunia, okey, rohnya akan diangkat ke atas. Okey, akan diangkat ke atas. Kemudian para malaikat akan mencium bau wangi. Bau apa ni? Bau wangi. Okey, mereka dinaikkan ke tempat atas dan kitab amalan mereka di Illiyin. So mereka berada di tempat yang mulia. Kalau orang kafir, dia akan bau yang sangat busuk. Okey. So roh-roh orang kafir ini juga terletak di tempat yang tinggi. Okey. Siapakah al-abrar? Okey, seperti biasa kita ulang kaji sikit. Kita pernah sebut siapakah al-abrar, iaitu dalam surah Al-Insan. Okey, surah Al-Insan, surah ke-76. Okey, bermula daripada ayat 5. Okey. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Siapakah orang al-abrar? Dia daripada perkataan al-bir. Birru walidaini, berbuat baik pada ibu bapa. Birru walidaini ihsana. So bir ni kata akarnya ialah bir, jadi jamaknya ialah al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, berbuat ketaatan, orang-orang yang berbakti. Siapakah mereka? Mereka ni al-abrar ni dapat minum dari piala sejenis minuman yang bercampur dengan kafur. Maknanya dia dapat minum dengan piala dengan tempat minuman arak okey. Minuman gelas yang penuh. Kita dulu pernah masa surah An-Naba, kita pernah kaitkan dengan surah Al-Waqiah kan. Okey. Ka'sin ni ialah piala atau gelas yang minumannya penuh. Okey, penuh untuk siapa ni? Kemudian gelas tu penuh dengan air kafur. Kafur ni apa? Ialah mata air. Tengok ayat 6. Kafur ni, kafur ialah ainain. Okey, dari sebuah mata air di syurga yang diminum oleh siapa? Ibadullah. Orang yang di dunia dia betul-betul mengabdikan diri beribadah semata-mata hanya kerana Allah. Semata-mata untuk Allah. Okey, ibadullah. Nampak kat situ ada ibadullah. Hamba-hamba Allah yang taat. Semalam kelas hari Selasa Ibadur Rahman, okay? Surah Al-Furqan. Okey, kemudian ni ibadullah yufajjirunaha, mengalir, okey, mata air yang mengalir di tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya. Kalau kita ingat dulu, kita ulama mengatakan sampai dia tak payah pergi mana-mana minuman tu yang datang kat dia. Kita kat sekarang ni air tak ada kat meja, kena bangun ambil air. Tapi al-abrar nanti dekat syurga, air tu yang mengalir. Air tu yang mengalir. Ayat 7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya. Bin nadr, yufu, wafat.
Yufu ialah sempurna. Mereka sempurnakan nazar. Kalau orang Melayu, nazar tu apa? Bila anak dapat straight A, bila kita sembuh penyakit kan kita bernazar kan. Jadi nazar tu apa? Janji. So bila dah nazar, benda yang sunat jadi wajib. Jadi al-abrar ni ciri-ciri nombor satu mereka ialah benda yang sunat tapi mereka jadikan seperti wajib. Contoh, sedekah, infak, okey. Maknanya yang wajib settle tak? Yang wajib memang settle Amalan wajib memang dah settle. Tapi amalan sunat tu, contoh solat sunat rawatib, okey, puasa sunat, dia yang wajib tu dah settle, tapi yang sunat tu mereka tak tinggal. Tu yang dimaksudkan yufuna bin nazr. Maksudnya perkara-perkara yang sunat, okey, dia buat macam dah jadi wajib bagi dia. Okey, subhanallah. Okey, itulah dimaksudkan bin nazr. Benda yang sunat tapi level tu dia dah jadi macam kemestian untuk dia. Subhanallah. Bukan semua orang menjadi macam ni. Kan? Okay. Yang wajib dah settle tetapi yang sunat tu lagi dia tak tinggal. Yang sunat tu tak tinggal. Wa yakhafu. Khauf. Apa khauf? Takut. Al-abrar ni mereka takut sangat pada hari apa ni? Hari di mana azab seksa. Mustatira. At-tairun burung. Burung kan kalau terbang kan macam jauh dia pergi kan, berselerak kan. Okey, jadi hari di mana syar ialah bahaya, iaitu azab merata-rata di mana-mana. So hari apa tu? Hari kat padang mahsyar. So al-abrar ni satu, benda yang sunat pun dia memang tak tinggal. Kedua, mereka sangat takut pada hari pembalasan. Okey. Ke ayat 8, wa yut'imuna at-ta'am, mereka suka beri makan benda-benda makanan yang hubbihi. Bukan benda belen-belen, benda dah tak elok, benda dah nak expired. Okay, benda dah nak basi. Daripada basi kita bagilah orang. Bukan, dia memang bagi peruntukan yang khas, khusus. Okay, saya pernah jumpa orang, kalau hari raya dia buat baju untuk anak yatim, satu rumah anak yatim dia akan pilih, dia panggil tailor, bawa sekali tailor, dan dia beli satu gulung kain yang baru bukan bagi baju belen-belen untuk anak yatim. Dia memang tempahkan khas sama tema dengan family dia. Subhanallah. Okey, maknanya dia bukan bagi yang haki-baki, tak. Dia bagi yang hubbihi, yang dia suka. Okey. Kemudian dia bagi pada orang miskin, miskinan. Kemudian dia bagi pada anak-anak yatim, wa asira, orang tawanan. Kenapa dalam ayat ni orang tawanan? Maksudnya orang Islam menawan orang Islam ke orang kafir? Mestilah tawanan kepada orang Islam adalah orang kafir. So ini sebenarnya adalah juga dalil kita boleh beri makan pada orang kafir. Mana kita tahu dengan akhlak kita, yang kita tak lupakan dia kalau kita buat majlis ke, ada makan-makan, kita jemput dia sekali. Okay? Kita tak tahu, mungkin kita dah meninggal, mungkin dia masuk Islam, kita tak tahu. Sebab tu akhlak tu penting, walaupun kepada orang kafir. Okay? So wa asira, orang tawanan tu maksudnya tawanan kafir. Kita tahu ayat ni untuk zaman Nabi dulu. Jadinya kita bagi makan pada orang kafir. So ciri abrar apa tadi? Sunat pun mereka tak tinggal. Okey, kemudian takut sangat pada hari pembalasan, bagi makan pada orang miskin, anak yatim dan wa asira, tawanan. Tawanan tu maksudnya beri makan pada orang yang mungkin kita tak suka, kita benci ke, ataupun termasuk orang kafir ya. Okey. Kemudian ayat 9, sambil dengan lidah dan dengan hati, sesungguhnya kami beri makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu atau ucapan terima kasih. Hatta tak sampai cakap, nanti kau doakan akak ni akak dah belanja kau makan. Kau doakan tau, supaya akak selamat pergi dan balik umrah ni. Tak boleh macam tu. Okay, ubah kita tak boleh langsung mengharapkan apa-apa. Nak jadi al-abrar kan? Okey, jangan harap apa-apa sekalipun, hatta ucapan terima kasih. Itulah al-abrar. Begitu ikhlasnya mereka sebab dia sebenar-benar takut kepada Allah, takut kepada azab Allah. Ayat 10, kami sebenarnya takutkan Tuhan kami, takut ia kenakan kami azab hari yang padanya muka orang yang bersalah masam berkerut-kerut. So ini adalah antara ciri-ciri al-abrar. Lagi satu boleh tengok dekat surah Al-Baqarah ayat 177.
Ayat ni agak panjang. Kita tengok terus dia punya terjemahan Allah berfirman yang bermaksud Al-Baqarah ayat 177. Ayat ni dimulakan laisal bir. Bir ni kalau kita tengok, tadi kan saya dah sebut Al-Baqarah tu kata dasarnya ialah bir. Bir ialah kebaikan. Siapa ada apps ni boleh tengok click for more, kita akan nampak 22 kali bar. Okey, antara maksud bar ialah nampak tu al-abrar lil abrar. Okey, kalau kita tengok surah kita, surah ke-83 kan, Mutaffifin. Tengok ada tak 83 kat sini? Tu nampak al-abrar surah ke-83 ayat 18. Kemudian surah al-abrar 2 kali. Al-Abrar 2 kali dan surah Mutaffifin surah 83 pada ayat 18 dan pada ayat 22. Inilah kelebihan guna apps ni. Kita boleh nampak kat mana lagi ayat-ayat yang gunakan perkataan yang sama. Okay. So dekat ayat 177 ni, bir ialah bermaksud berbuat kebaikan. So ini juga adalah dalil menunjukkan ciri-ciri al-abrar. Ciri-ciri al-abrar ayat 177 Al-Baqarah. Allah berfirman yang bermaksud bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat. Okey, ini tentang perubahan kiblat. Okey, daripada Baitul Maqdis kepada Makkahul Mukarramah. Kalau kita tengok pun surah Al-Insan tadi, bermula ayat 5 sampai ayat 9 kita tengok tadi, ada tak Allah sebut Al-Abrar tu bangun solat malam, Allah kata pergi umrah berkali-kali. Allah tak sebut pun dalam surah Al-Insan tadi kan. Itu tak bermaksud benda tu tak penting. Tapi nak menunjukkan benda yang wajib tu dia buat, tapi dia tak lupakan amalan-amalan yang tadi tu. Takut pada hari kiamat, okey, beri makan pada orang miskin, anak yatim. Kadang-kadang kita fokus pada nak pergi umrah berkali-kali. Okey, kita fokus pada solat. Kita fokus pada benda yang amalan jasad, tapi kita lupa amalan hati. Yang saya sebut tadilah contoh tawakal, redha, sabar, qanaah, amalan hati, iaitu takut pada kiamat itu juga adalah satu bentuk ibadah. Jangan kalau kita ibadah ke benda tu diam je, dia duduk diam seorang-seorang. Sebenarnya kita tak tahu dia tengah merenung, muhasabah diri dia. Ya Allah, aku pernah buat ni, tolong ya Allah, jangan siksa aku ya Allah. Dulu aku ikut hawa nafsu aku ya Allah. Aku ni jangan kita hukum orang. Okey, kita tengok tak pernah nampak dia bangun malam. Tapi kita tak tahu. Dia kalau duduk seorang-seorang ke, dia sangat fikir tentang dosa-dosa dia lalu. Maknanya dia kerana takutnya pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Itu satu bentuk ibadah. Subhanallah. Subhanallah. Okay, jangan perkecikkan. Seremeh-remeh amalan tu pun jangan kita perkecikkan. Sebab Allah Asy-Syakur. Allah sangat menghargai. Takutkan pada dia, takut pada azab Allah, kita beriman memang ada syurga neraka. Itu satu ibadah yang besar juga. Amalan hati. Hanya orang yang hati bersih je dia akan ingat. Ingat tentang, takutkan tentang azab Allah. Okay, takut ya Allah, aku tak nak buat dosa sebab aku takut azab kau ya Allah. Bimbinglah aku ya Allah, supaya aku benci dengan benda-benda yang kufur ni. Okay, sebab itulah kebanyakan solat sunat, okay, kita baca surah Al-Kafirun. Sebab kita betul-betul tak nak tiru perangai, pemikiran, kata-kata orang-orang kafir. Tak nak. Kalau boleh dah tak nak dah celebrate birthday ni, dah tak nak dah. Itu kan celebration orang-orang kafir. Okay, semakin hari kita semakin jaga benda-benda tu. Apa-apa celebration lah, rupanya meniru orang kafir ke, tak nak lah. Sendiri tak nak tau. Okey, kita tanamkan bila kita baca surah Al-Kafirun tu, sungguh ya Allah, aku tak nak ikut perangai, kata-kata, pemikiran semua orang kafir, aku tak nak ikut. Lakum dinukum waliyadin. Mereka agama mereka, aku agama aku. Sebab tu rakaat kedua baca Al-Ikhlas. Tapi aku hanya nak bersandar, aku nak serah, nak bergantung hanya pada Allah Al-Wahid. Okay. So, bawa perasaan tu bila kita baca surah dalam solat tu, bawa. Itu komunikasi terbaik. Sebab solat kita tengah interaction, tengah connection dengan Allah. Kita pula bawa ayat Quran, kita connectkan diri kita dengan ayat Quran tu dalam bentuk permohonan kita kepada Allah. Kenapa kita baca surah tu? Kan dekat Fatihah kita dah sebut ihdinas siratal mustaqim. Sebelum tu ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita nak minta tolong apa ni? Kita ni hawa nafsu kita suka sangat dengan apa yang orang kafir buat tu. Nafsu kita selalu terdorong nak ikut apa yang orang kafir buat. So kita baca surah Al-Kafirun sebab tolonglah ya Allah, aku tak nak ikut orang kafir.
aku nak mentauhidkan kau, aku nak berserah hanya pada kau. Okay, jangan pandang enteng baca surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas. Okay, tapi kita bawa tema surah tu supaya itulah permohonan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baca Fatihah, diikuti surah apa kita baca. Jadi kita benar-benar faham apa yang kita minta. Menggunakan surah-surah, ayat-ayat Al-Quran, subhanallah. Okay, maka insya-Allah tak mudah kita lalai, tak mudah kita merewang dalam solat sebab kita faham apa yang kita nak. Kan? Okay. Okey, balik pada ayat ni, apakah ciri-ciri orang al-abrar? Ialah mereka bukan sekadar solat, okey. Bukan sekadar memang, inilah dia kata, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke pihak timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah. Nampak? Ghaib yang pertama ialah beriman kepada Allah. Kemudian hari akhirat. Kemudian malaikat dan segala kitab dan segala nabi. Nampak tak? Lepas rukun iman tu diikuti dengan apa? Mendermanya seseorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. So kita hari ni infak kerana apa? Sebab yakin tentang pahala yang boleh menebus roh kita dari terkena azab api neraka. Sangat-sangat yakin. Sehingga kita tak mengungkit-ungkit, kita tak marah bila orang yang kita derma tu tak cakap terima kasih, ataupun lupa jasa kita, kita tak marah. Sebab kita tak nak pahala kita terhapus, terbatal. Okay? Kepada kaum kerabat. Nombor 1, kalau nak bagi pada kaum kerabat. Okay? Kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang yang terlantar dalam perjalanan. Apatah lagi kalau anak yatim itu memang kerabat kita. Lagi kita kena utamakan. Okay. Dan kepada orang-orang yang meminta dan untuk memerdekakan hamba-hamba abdi dan mengerjanya seseorang akan sembahyang serta mengeluarkan zakat. Okey, kenapa bagi orang miskin dulu baru cerita pasal solat? Sebab ciri orang yang solat dia akan infakkan harta dia. Ingat tak surah Al-Baqarah awal-awal tu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Solat, sebelah solat mesti zakat. Sebab tanda orang solat tu betul, ialah dia pasti ringan untuk mengeluarkan hartanya ke jalan Allah. Menginfakkan hartanya. Itu adalah ciri dia. Bukan kata derma dulu, derma lebih penting daripada solat. Tak. Derma itulah melambangkan bahawa solat dia itu berkualiti. Okay. Serta mengeluarkan zakat dan perbuatan orang-orang yang menyempurnakan janjinya apabila mereka membuat perjanjian, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan. Ni al-abrar semua amalan hati tu, sabar. Dan dalam masa dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan perang sabil, orang-orang demikian sifatnya, mereka itulah orang-orang yang benar beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi siapakah yang amalan dia dekat Illiyin? Ialah al-abrar. Al-abrar ni iaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh dan bertakwa. So ciri-ciri al-abrar tu, okay, kita take action plan kita, okay. Mudah-mudahan ni aku nak buat ni. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, gabungkan daripada surah Al-Insan tadi bermula ayat 5, okay, sampai ayat 9, gabungkan dengan Al-Baqarah ayat 177. Itulah steps ataupun ciri-ciri al-abrar yang kita nak follow, yang kita nak ikut. Kalau kita perhatikan pun dia sama dengan ciri-ciri ibadur rahman. Allahu Akbar. Okay. So semua data-data ni, ciri-ciri ibadur rahman, surah Al-Furqan daripada ayat 63 sampai 74. Doa apa ibadur rahman baca? Kita belajar Selasa lepas, jangan tinggal dah lepas ni. Sebab kita nak jadi waj'alni imaman lil muttaqin. Nak jadi contoh, nak jadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Kita nak rekod kita di bank Illiyin. Banyak tak kerja? Banyaknya. Banyaknya kena buat. Ingat dunia ni, kita memang kena lawan nafsu kita. Nanti kat syurga, buatlah ikut hawa nafsu kita. Apa yang kita tertahan dekat dunia, tak boleh minum arak, tak boleh berzina lah, tak boleh itu, tak boleh ini, tak boleh, semua tak boleh membazir. Nanti dekat syurga, semua tu kita boleh buat. Semua tu kita boleh buat. Ya Allah.
Syurga tu tempat pembalasan yang sangat tak terjangkau di fikiran kita. Apa je ingat kalau kat dunia ni, ya Allah kena buat ni ke, kena bangun malam ke, ya Allah kena solat ke, kena ni. Lawan. Sebab nanti semua yang kita lawan, yang kita tahan nafsu kita kat dunia ni, nanti kat syurga Allah, Allah balas. Setiap pengorbanan kita menyekat hawa nafsu kita kat dunia ni. Bayangkan, dekat dunia tak boleh minum arak, nanti dekat syurga, sungai arak Allah bagi. Yang suci, yang murni, yang tak mabuk. So kita kena bawa perasaan tu. Okay, lawan sungguh-sungguh hawa nafsu. Jangan ambil hak orang, jangan ambil harta orang, jangan. Tak apa, nanti dekat syurga nanti, ya Allah, bersanding, duduk atas pelamin, baring-baring. Pakai sutera, gelang emas. Ha. Makanan tak payah order. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ha, okay? Kena peringat selalu benda tu. Alright. Okay, ayat 18, ingatlah sesungguhnya catatan orang-orang yang baik-baik itu ada di Illiyin. Okay, letak bracket kat situ Al-Abrar tu surah Al-Insan dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 177, Al-Insan ayat 5 sampai ayat 9. Okay, Illiyin ni kalau nak senang cerita, kalau kita zaman student dulu, kan ada Wall of Fame. Okay, siapa yang CGPA, okay, CJ Dekan, CJ Pengarah, CJ penerima Chancellor, anugerah Chancellor. Nama dia kan lain. Dia duduk kat rekod lain. Dia tak duduk rekod Malaysia-Malaysia. Kan? Penerima anugerah. Gitu. So, Illiyin ni ibarat nama-nama ahli-ahli syurga tu dah tercatat tau dekat Illiyin. Allah Akbar. Kalau kita tengok ayat 20 sama dengan masa cerita Fujar, Kitabul Marqum ayat 9. Dekat ayat 9, Kitabul Marqum. Dekat untuk Al-Abrar, dekat ayat 20, Kitabul Marqum. Dekat kitab tu dah memang dah tertulis dah nama kita yang ahli syurga tu. Kalau ahli neraka pun dah tertulis. Kalau senang cerita, sebenarnya rakum tu macam rakam kan. Benda yang kalau kita rakam, benda tu boleh edit. Maksud saya dah terrakam, dah tertulis. Okey, dah termaktub. Sejarah dah memang dah termaktub, dah tertulis dah. Maknanya tak boleh ubah kan. Maknanya memang dah ada kat situ. Dah tertulis dah nama kita. Allah Akbar. Dah ada cak mohon. Mudah-mudahan ya Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Moga kita lah semua ni dah dalam Illiyin. Nama-nama kita dah terrekod dalam kat mana? Illiyin. Allah, tolonglah ya Allah. So kalau rasa perit, orang kata, orang cerca, orang hina, orang tak nak dengar cakap kita, orang kata yelah tu, betul sangatlah dia tu. Kan? Cakap dia je betul. Okey, contoh orang family kita. Tak apa, demi supaya nama aku di Illiyin. Sejuk hati aku nak jadi Al-Abrar. Aku nak nama aku kat situ, ya Allah. Biarlah perit, derita, air mata bercurai. Tak apa. Worth. Sangat-sangat berbaloi supaya nama kita dekat Illiyin. Macam mana masa student tu berjuang habis-habisan supaya nama kita nanti bila convocation, okay, nanti dekat buku tu ada star tu kan. Okay, ni anugerah tu, anugerah ni, anugerah ni. Cuba bayang. Bangga tak bangga kau nama kat situ? Kan? Bangga gila. Orang kata apa? Star apa yang nama ada dekat lantai tu? Star. Alah kat Hollywood ke kat mana? Star of Fame ke Wall of Fame. Macam tu lah. Kan? Macam tu lah ibaratnya. Kita naklah nama kita dekat Illiyin. Okay? Allah Akbar. Itu satu bentuk kemuliaan ya. Allah muliakan kita. Orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa. Okay, memang susah. Memang payah. Memang berat. Okay, tetapi nikmatnya subhanallah. Okay. Sabar banyak-banyak. Tadi dekat ayat 17 ada cakap kan? Sabar walaupun dalam kepedihan. Dalam kesakitan. Allah kata apa? Sabar. Okay. So memang susah lah maknanya. Apabila Allah dah kata sabar kat situ, maknanya apa? Maknanya susah lah tu. Okay. Allahu Akbar. Ayat 19. Wa ma adraka ma illiyun. Okay. Allah tanya. Sudahkah engkau tahu apakah Illiyin itu?
Okey. Kalau menurut Qatadah radhiyallahu an mengatakan Illiyun adalah kaki Arash sebelah kanan. Okey. Ada ulama juga mengatakan Illiyin berada dekat Sidratul Muntaha. Wallahu alam, semuanya perkara gaib. Pokoknya tempatnya tinggi dan mulia. Okey, so ini gaib lah, satu rahsia, rahsia Allah. Yang kita faham, yang kita nak, nama kita ditempatkan, rekod kitab, rekod amalan kita itu berada di Illiyin. Okey, kita berharap. Sebab tu kita beribadah, ada takut, ada harap. Okey, ayat 20, kitabun marqum, sesuatu yang dah ditanda, yang dah direkodkan, yang dirakamkan. Okey, so tak boleh ubah. Okey, kitab yang tu sama dengan ayat 9 tadi, buku rekod manusia itu dicatat jelas supaya memang tak boleh dipadam, tak boleh. Dia sangat-sangat tepat ni, sangat-sangat tepat. Okey, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan oleh mereka-mereka yang sangat dekat. Muqarrabun ialah mereka yang sangat dekat. Yang dekat dengan siapa ni? Yang dekat dengan Allah. Okey, ada tafsir mengatakan iaitu malaikat, tapi kita jangan lupa manusia ni ada nafsu. Malaikat ada nafsu? Tak ada. Sebab tu manusia kalau dia boleh kontrol nafsu dia, dia akan jadi sebaik-baik makhluk, lebih baik dari malaikat. Tapi kalau dia tak kontrol nafsu dia, dia akan lebih teruk daripada haiwan. Lebih teruk lagi. Okey. Sebab tu muqarrabun ni, okey, boleh malaikat juga orang-orang yang bertakwa tadi, al-abrar, yang beriman, yang pokoknya dekat dengan Allah. Okey. Muqarrabun. Kalau kita tengok surah Al-Waqiah kan, al-muqarrabun. Okey. Innal abrara lafi na'im. Ingat tak surah Al-Infitar pun ada ayat ni? Kan? Sesungguhnya orang yang baik-baik itu dalam kenikmatan. Perhatikan lafi. Bila lafi dalam tu maksudnya atas bawah, luar dalam, semua dalam kenikmatan. Tak ada duduk kanan je nikmat, kiri dah tak nikmat. Tak. Ibarat kita kalau dah bancuh gula dalam teh, gula tu nampak lagi tak? Tak nampak lah. Maknanya dia dah larut dalam kenikmatan. So bahasa Quran ni sangat-sangat halus kan? Okey. Dalam kenikmatan. Sesungguhnya orang yang baik-baik itu ada dalam kenikmatan. Okey? Allahu Akbar. Allah nak gambarkan nikmat indahnya tu macam mana dalam syurga. Kita tengok ayat seterusnya. Alal araik yanzurun. Sama dengan surah Yasin. Araik, apa araik? Dari atas pelamin-pelamin. Mereka memandang. Indahnya syurga. Subhanallah. Okey? Ialah duduk kat mana? Atas pelamin. Okey, kalau surah Yasin bersama pasangan kan. Ni siapa ni? Orang yang nama dia ada di Illiyin. Rekod amalan dia dekat Illiyin. Okey. So disaksikan oleh muqarrabun, okey, malaikat-malaikat dan orang-orang yang beriman bertakwa. Okey. Ibaratnya macam orang kata apa, dah guarantee lah. Kalau nama dah dekat Illiyin tu macam dapat GA lah, guarantee letter. Okey, confirm masuk syurga Sebab tu sangat-sangat dijaga rapi oleh malaikat list of ahli-ahli syurga tu. Okey. Innal abrara lafi na'im, seperti dalam surah Al-Infitar ayat 13, tempat yang penuh nikmat. Okey. Alal araik yanzurun. Tadi ingat tak surah Al-Qiyamah ada yanzurun. Mereka dapat melihat apa? Ila rabbik. Mereka yanzurun tu memandang, melihat. Okey, dapat melihat wajah Allah. Duduk atas pelamin, rehat-rehat, tengok keindahan syurga. Kalau diikutkan mereka ni berbaring bukan duduk macam kita duduk tegak ni. Mereka dalam posisi baring. Baring rehat-rehat. Kalau duduk tu macam tak rehat sangat. Baring baru rehat, betul? Okay, jadi mereka berehat dalam keadaan berbaring atas pelamin. Kita kat dunia, kalau kita baring, kita nampak tak semua angle? Mungkin kat bawah katil dah tak nampak dah. Kan kalau baring atas katil, yang sebelah situ dah tak nampak. Tapi pelamin dekat syurga, subhanallah, tak dapat dibayangkan. Dah lah baring, tak tahu betul macam mana lah pelamin kita tu kan. Tapi dalam keadaan baring, tapi boleh nampak semua. Keindahan kat bawah pun boleh nampak.
Dan kat dalam berbaring-baring tu, semua keindahan syurga kita boleh nampak. So, pelamin tu adalah sangat sedap untuk duduk kita. Okay. Kita kalau pergi showroom kedai perabot, kita duduk semua kursi ke kita pilih-pilih? First of all, kita tengok kursi yang mana? Yang kita rasa cantik tu. Padu tu, sedap tu. Kan? Lawa kursi tu. Kita pergi kat kursi tu, kita duduk, betul? So, kita tengok luaran dulu kan? Tapi subhanallah, Allah tak cerita luaran, Allah cerita apa dalam tu. Okey, cuba kita tengok surah Ar-Rahman. Surah ke-55. Allah beritahu kita punya isi pelamin. Ayat 54. Ingat tak hari tu? Kelahi Selasa kan saya sebut Bitanah. Surah Ali Imran. Bitanah tu apa? Pakaian dalam kan? Itu kita tengok Muttaki'ina ala furushim bata'inuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Mereka bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berbaring di atas hamparan-hamparan yang lapisan dalam tak, bukan luar. Ni Allah cerita dalam. Dalamnya apa? Sutera tebal yang bersulam dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik. Cuba bayangkan kalau kita pergi Jekyll ke, kita pergi Gulatis ke, kita pergi apa kedai lagi yang mahal tu. Okey, kita sudah keluarkan semua sutera-sutera yang ada, akak nak baring. Cuba bayangkan tu. Ya Allah, berbaring di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalam. Ni nak ceritanya sebelah dalam tau. Dia belum cerita kursi luar ni. Bata'inuha, perut batnun. Batin dalam. Tak nampak. Maknanya lapisan dalam pelamin itu tu. Sutera apa sutera? Kenapa orang suka pakai sutera? Sejuk, lembut. Lagi apa? Ya Allah, nikmatnya kan? Wangi. Kita boleh tak arahkan, kalau kita pergi JK, keluarkan semua yang semeter berapa ribu tu, keluarkan. Hamparkan. Kak nak baring dalam timbunan tu. Jadi pelapik baring macam tu kan. Cannot brain kan? Subhanallah, subhanallah. Sebab tu Allah tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ni diapit oleh fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau nak dustakan? Allahu Akbar. Sebegitu sekali Allah layan kita. Sutera bersulam pula tu. Kalau surah Al-Kahfi kan, sutera tebal warna hijau pakai gelang emas. Selama ni kita baca kan, bata'inuha kita macam tak heran kan? Tapi bila dah tahu Bitanah dan surah Ali Imran ayat 108 tu ialah pakaian dalam, betul lah, lapisan dalam kursi, dalam pelamin kita tu. So kalau dalam macam tu, luar apa tak lagi? Betul? Kalau lapisan luar tu apa tadi, kita kalau pergi perabot pun kita tengok yang kita nampak cantik tu lah kita pergi duduk. Yang ini direct Allah cerita bahagian dalam lagi. Allahu Akbar. Okay. Alal araiki yang zurun, dari atas pelamin-pelamin mereka memandang. Tu baru nak cerita tempat baring-baring. Lepak-lepak lah. Kita kan kat dunia pun suka lepak kan. Sampai Allah gambarkan dekat, itulah kerja kau kat syurga esok. Melepak je kerja. Ya Allah. Tak tahu nak cakap kan, dengan buah-buahannya, dengan pasangan. Tak seorang, tak sunyinya. Itu belum pelayan-pelayan lagi. Subhanallah, subhanallah. Masya Allah. Okay. Kan? Sijin tu apa? Sajana. Penjara. Kat dunia ni orang beriman ni dia rasa terpenjara sebab banyak undang-undang. Tu tak boleh, ni tak boleh. Tengok pun dari jauh je. Kan? Okay, tapi sungguh nanti kita berbaring berehat-rehat melihat semua keindahan syurga. Okay. Tak tahu lah kursi tu macam mana. Tak terbayang dek mata, tak pernah dengar dek telinga, kat hati pun tak pernah terbayang. Tak macam manalah pelamin kita tu esok. Okay. Baring tapi boleh nampak semua tempat. Macam mana tu? Subhanallah. Okay. Maknanya tempat duduk kita tu, tempat baring kita tu amat-amat sedap, amat-amat selesa untuk berehat. Okey, maknanya seolah-olah kita tengah melihat seluruh jajahan kerajaan kita. Sekarang kita dengar cerita kisah Nabi Sulaiman, kita dah teruja kan. Okey.
Alah, setakat raja kat dunia ni sebenarnya, bukannya luas sangat pun kerajaan dia. Tapi dekat syurga nanti kita melihat kerajaan kita di atas dari pelamin kita, duduk saja-saja, tak buat kerja pula tu, berehat-rehat. Kena beramal lagi ke kat syurga? Tak payah dah. Nak bekerja waktu azan dah tak payah dah. Nak, sayang ni tapi tak apalah. Bagi je lah. Kan nak jadi al-abrar. Okay. Paksa-paksa rela kan. Tapi kat syurga ni tak perlu. Semua tu sebab apa kita dapat? Sebab syurga, best ayat ni. Syurga adalah tempat untuk memuaskan hawa nafsu. Okay. So kita dah tak perlu beramal ibadah, kita tak perlu berjihad. Okay, kita cuma just sit down, duduk baring-baring, bergembira, berehat-rehat sebab kita dah buat semua amalan itu di dunia. Kita dah banyak berkorban. Kita korbankan hawa nafsu kita. Kita suka tipu lah, kita tak suka, kita nak diraikan, kita naklah orang celebrate kita, kita nak, tapi kita menidakkan, kita menafikan, kita tak nak semua tu. Okay. So balasannya Allah berikan kita syurga, subhanallah. Okay. Sambil dah lah tu dapat apa tadi nikmat terbesar? Dapat memandang wajah Allah. Dek kerana dapat memandang wajah Allah tu muka berseri-seri, bersinar-sinar. Okay. Berseri-seri, bersinar-sinar. Okay. Dapat melihat Allah itu satu nikmat yang tak terhingga di dalam syurga. Okey. Ayat 24, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau dapat mengenal pada wajah-wajah mereka itu sinar dan nikmat. Nadrah, wajah yang bersinar-sinar. Okey. Yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minum dengan minuman terpilih lagi termatrai. Okey, rahiq tu ialah minum makhtum, khatam apa? Tutup. Minuman kita tu tertutup. Kalau kat dunia, kalau ni, kan ada tutup ni kan? Maknanya apa? Kalau ada tutup ni maknanya apa? Khusus lah. Ni saya punya. Kan? Kalau kat rumah pun, kalau kita dah tahu dah, kalau anak kita tahu, air cawan, ni cawannya ayah punya. Dia takkan minumnya air itu. Sebab ada khas, khusus. So nanti dekat syurga, kita dapat minuman yang khusus, ada covered. Ada minuman tu ditutup, makhtum, ada penutup. Okay. Mereka diberi minum dengan minuman terpilih lagi termatrai, maknanya tertutup lah. Khatamah tu makhtum ialah ditutup. So maknanya bukan sahaja fresh. Kita kalau buat air panas, macam cawan ni termos ni. Okay. Kalau buat kopi, hangat dia lama. Kalau air sejuk, sejuknya lama. Yes. Fresh, terjaga, khusus. Ya Allah. Dalam berehat-rehat tak pelapis. Dalam tu sutera berlapis-lapis, bertingkit-tingkit. Okay. Subhanallah. So maknanya kalau tertutup tu maknanya bersih kan? Fresh. Itu kita memang dah tahulah. Benda mahal kan tertutup. Dia tak ada terdedah macam tu kan? Okay. Lepas tu minuman tu kita ambil sendiri ke? Tak. Ada pelayan. Kan? Ingat tak surah masa kita tadabbur surah An-Naba tu? Penuh macam mana pun tak tumpah. Tak tahu nak cakap macam mana. Belum cukup lagi. Ada lagi. Kita tengok ayat selepas tu nanti. Khitamuhu misk. Siapa pernah beli perfume? Kalau musk. Kalau dekat Arab tu misk tu apa? Kasturi. Misk tu apa? Kasturi ditutup dengan apa? Tengok ayat 26. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Ditutup dengan wangian kasturi. Cuba bayangkan penutup kita ni, gelas kita tak ada pewangi. Dekat syurga penutup pun dengan wangian. Ditutup, materinya itu ialah kasturi. Subhanallah. Gelas, piala ni. Piala. Tadi kat Al-Abrar kan? Surah Al-Insan tadi. Dia minum apa? Kafur. Kafur tu apa? Daripada mata air yang mengalir. Lepas tu ditutup dengan kasturi. Kita kan kalau minum kopi macam mana? Kita bukan kopi mahal kan? Buka je aroma kan?
Aroma kopi ni tak buka lagi. Penutup je dah. Dah bau kasturi. Kita kat dunia kasturi hitam, kasturi biru, kasturi putih. Macam minyak wangi kasturi tu kan. Musk. A-L-M-U-S-K. Kalau bahasa Arab, al-misk. Okay. Wa fi dhalika, dan inilah, pada hal inilah demikian itu, biarlah berlumba orang-orang yang hendak berlumba-lumba. Okay. So penutupnya, Allah cirikan minuman tadi, tempat baring. Kemudian minuman. Okay. Untuk siapa ni? Allah tengah bagi kita motivation bagi kita motivasi supaya kita berlumba-lumba nak buat amal kebaikan, amal kebajikan. Okay. Ya tanafis, nafsu, jiwa. Supaya kita bergejolak, bernafsu nak melumba-lumba buat kebaikan. Boleh tak kita, ya Allah kau cabutlah nafsu aku ni? Boleh tak doa macam tu? Tak boleh, itu fitrah kita. Kalau tak ada nafsu, kita tak ada lapar pula. Kita ada tak lapar? Ada kan? Itu saja kita ada nafsu. Kita nak berhias. Itu nafsu lah tu. Kita tak boleh nak doa, ya Allah cabutlah nafsu aku. Tapi apa kita boleh minta? Ya Allah, kuatkanlah iman aku supaya aku boleh kontrol, supaya aku boleh kawal, supaya aku boleh bimbing nafsu aku. Okay. So, apa yang kita kena doa? Kita kena doa, minta Allah kuatkan iman supaya kita boleh kawal. Okay, kita boleh tundukkan nafsu kita. Okay. So, nafsu tu bila kita boleh tundukkan macam pisau. Boleh tak kita kata, no, dalam rumah ni tak boleh ada satu pisau pun tak boleh. Boleh ke macam tu? Habis nak potong daging pakai apa? Pisau ni ada tak guna? Ada. Untuk potong daging. Seperti macam tu lah. Jadi nafsu kita ni ada gunanya. So, gunakan ke arah buat kebaikan, kebajikan, amal soleh. So, bila nak berpuasa, bila nak berinfak, bila nak bangun solat malam tu, bernafsu nak bangun malam. Maksudnya bersemangat. Semangat nak buat kebaikan. Dia, orang yang menyucikan jiwa ni, okay, dia sibuk beristighfar, sibuk bertaubat, okay, janji dengan Allah tak nak ulang lagi. Okay, mereka yang sibuk dengan urusan agama ni, Allah akan gerakkan hati dia untuk melakukan kebaikan. Bila masak lebih. Nak bagi orang ni lah, nak bagi dia ni. Nanti aku, kalau dia beli pun, beli lebih lah. Beli sambal kan, sambal dalam botol tu. Ni satu aku nak bagi dia ni, satu aku nak bagi dia ni. Ada je idea Allah bagi, ilhamkan untuk dia buat baik. Kadang-kadang ada orang tak terfikir nak buat macam tu. Contoh kan, dia beli mesin air tu letak depan rumah. Contoh katalah rumah dia dekat dengan sekolah. Supaya budak-budak ni senang nak minum air. Orang tak terfikir, dia terfikir nak buat. Itu ilham yang Allah bagi pada orang yang dia sibuk buat dengan urusan agama sampai dia terfikir nak buat benda baik. Okay, berlomba-lomba, bergebut nak buat benda baik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba. Okay, dia nak buat benda baik. Wa fi zalika falyatanafas mutanafisun, maknanya nafsu tu didorong untuk melakukan kebaikan. Nafsu tu didorong untuk melakukan kebaikan. So tak boleh ke minta cabut nafsu? Tak. Tapi gunakanlah nafsu tu untuk ke arah kebaikan. Okay. So kena iman kuat, ilmu yang sahih, insya-Allah Allah akan bimbing. So kita jangan jadi hamba kepada nafsu, tapi kita jadi captain kepada nafsu kita. Kita yang mendorong nafsu kita tu untuk melakukan ke arah kebaikan. Okay. Maknanya gunakan segala nafsunya, kesemuanya untuk melakukan kebaikan. Itu yang dimaksudkan falyatanafasil mutanafisun. Maknanya dia gerakkan, dia gunakan seluruh nafsu dia untuk melakukan kebaikan. Dapat apa tadi? Dapat minuman yang penutupnya sendiri dah kasturi yang wangi. Belum buka, baru penutup je dah kasturi yang wangi. So, ini adalah motivasi lah, kata-kata motivasi. Sebab memang confirm lah kat dunia tak ada benda ni. Memang confirm dah kat dunia tak ada nikmat yang macam ni. Okay, penutup pun dah bau sedap. Mana ada kat dunia ni? Okay, apatah lagi isi dalam
Gelas tu, kalau penutup tu pun dah ditutup dengan aroma bau yang wangi kasturi, Allahu Akbar. So maknanya hendaklah kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Manusia ni suka berlumba sebenarnya kan. Dia suka bertanding. Kalau rumah dia ada, rumah dia besar mana? 7 meter, nanti akan buat 7 kilometer. Macam tu lah. Macam tu lah ibaratnya. Dia kau nak bertanding tu. Dulu kan saya pernah dengar lah orang kalau menjual, dia suka pergi masuk kuartus polis. Akak suka menjual kat kuartus polis. Sebab apa? Dia ada kemas siap. Apa rumah tu ada, kau tengok nanti. Rumah lain pun nak ada juga. Okay. Kalau jual cincin batu merah, kau perhatikan nanti. Semua orang nak beli cincin batu merah. Okay, dia berlomba-lomba. Okay. Akak tu beli tak? So orang kalau sales, orang jual-jual kan, dia suka mengapi-ngapi macam tu. Kak, akak tu bukan beli 2 lah kak. Dia beli 3 kak. Anak dia pun pakai. Hi. Siap kau kan. Okay. Kita kan suka berlomba-lomba. Sebab tu lah ayat ni falyatanafisul mutana salah baca. Falyatanafasil mutanafisun. Allah berikan kata-kata motivasi supaya kita bertanding. Kita berlomba-lomba nak melakukan perkara yang menguntungkan kita kat syurga nanti. Subhanallah. Okay, so berusahalah. Berusaha untuk mendapatkan nikmat daripada Allah di syurga nanti. Okay. So, tanafus tu maknanya berlomba. Tanafus itu ialah maksudnya berlomba untuk sesuatu yang hebat. Fa tu maka. Maknanya jangan tunggu-tunggu lagi. Dia bukan summa. Dia fa. Bila fa jangan tunggu. Kau kena berebut, berlomba untuk mendapatkan sesuatu yang hebat. Okay, supaya kau layak untuk mendapat nikmat di syurga. Nak tak nama kat alien? Nak kan? Kalau nak, okay, kau nak dapat nikmat-nikmat kat syurga tu, nak baring atas sutera, okay, makanya berlombalah untuk melakukan kebaikan. Sekat lawa nafsu, kawal lawa nafsu, kekang lawa nafsu tu. Walaupun sahabat ke, keluarga kita ke, semua kutuk kita, keji kita, sikit-sikit dia panggil kita tu, dia panggil kita ni, dia gelarkan kita itu, dia gelarkan kita ni, memang kita sedih. Kan sakit hati kita, sampai hati dia kata kita macam tu. Okay, padahal kawan baik pula tu, padahal adik-beradik pula tu, contoh. Tapi tak apa, it's okay. Sebab apa? Kita dah tahu alien tu apa. Okay? Maka kita berlomba-lomba. Kita bukan nak berlomba siapa rumah lebih besar lagi dah. Kita bukan lagi nak berlomba siapa follower dia yang ramai. Likers dia ramai. Anak siapa yang lagi berjaya. Menantu yang macam mana. Bukan. Itu bukan. Kita ni insya-Allah, saya yakin kita semua bukan itu lagi yang kita nak lomba-lomba. Bukan. Bercuti kat mana. Tak. Kita dah tak berlomba dari segi yang itu, tapi kita dah berlomba dari segi siapa yang lagi banyak buat amal kebaikan. Sebab kita nak balasan yang level tinggi. Kita tak nak balasan yang level besya-besya. Kan? Okay. So, berselera tak ni? Nak buat amal baik? Okay. Supaya supaya kita berocok. Ya betul. Jangan selera ikut tengok buffet tu je. Kan? Biar berselera nak buat amal baik. Okay. Subhanallah. Subhanallah. Okay, tengok ayat 27. Wa mizajuhu min tasnim. Ya Allah, tak cukup haruman kasturi. Allah kata apa? Tambah pula dengan tasnim. Air yang menurun. Macam mana tu? Okay. Tasnim ialah campuran khamar. Okay, campuran. Tadi kan Al-Insan tadi kan, surah Al-Insan dia cirikan siapa kat Al-Abrar tu kan dia dapat minuman kafur kan. Kafur. Okay. Maknanya campur pula dengan tasnim. Okey, kita pun. Air katira tu air katira. Kita kan suka. Datin laici pula. Tembikai laici campur lemon. Macam-macam kita suka tak bercampur-campur? Kita memang suka kan? Nanti kat syurga tengok. Dicampur pula dengan tasnim. Tasnim ni maksudnya dari kata dasar sanama iaitu tinggi. Okey. Campuran minuman yang diberikan kepada ahli syurga itu adalah tasnim. Okay. Kalimah mizaj, okay, wa mizajuhu. Mizaj tu adalah maksud campuran. Campuran air. Okay, min tasnim. Tasnim tu adalah daripada satu benda kata dasar maksudnya tinggi.
Tinggi juga. Okey. Maknanya meninggikan sesuatu. Tasnim tu adalah meninggikan sesuatu. So Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu yang campuran air itu dari tempat yang tinggi yang dipanggil tasnim. Air itu sangat sedap, sampaikan sesiapa yang meminumnya akan tertanya-tanya, dari mana rasa tambahan itu? Kerana tasnim itu hanya dicampur sahaja. Jadi ada yang akan jawab dari tasnim, tetapi tasnim itu diambil dari mana? Kerana air itu sendiri bukan tasnim, tetapi dicampur dengan tasnim. Tasnim ni ibarat macam flavor lah. Okey, tasnim tu jauh tempat dia tinggi. So bayangkan gelas, piala diisi dengan khamar, okey, yang suci murni, yang tidak mabuk, ditutup, fresh, khusus untuk kita, khas untuk kita lah. Bukan untuk orang lain. Semua orang dikhususkan. Kalau ahli syurga tu masing-masing dapat lah. Okey, kemudian ditambah pula dengan tasnim. Allahu Akbar. Okey, di tempat yang tinggi. Ayat 28 tu, apakah tasnim? Allah jawab dengan ainai yashrabu bihal muqarrabun, iaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Tadi kan iliyin dapat dilihat oleh muqarrabun. So muqarrabun ni jugalah yang dapat minum air yang ditutup dengan kasturi, kemudian diberi tambahan tasnim. Tasnim adalah mata air yang diminum oleh mereka yang hampir dengan Allah. So bila hampir dengan Allah, of course lah dapat lihat wajah Allah. Orang abrar dapat minum air yang dicampur dengan tasnim. Tetapi orang muqarrabun yang rapat dengan Allah dapat minum dari mata air tasnim itu sendiri. Okey. Kalau kan level syurga ada level kan? Okey. Kalau orang tu baik, mungkin dapat flavor tasnim. Tapi kalau muqarrabun, dia bukan dapat flavor. Dia punya mata air tasnim tu dia dapat. Kan kita ingat surah Waqiah. Kita ada ashabul yamin. Kita ada ashabul shimal. Lepas tu kita ada fastabiqun kan. Sabiqun ni, muqarrabun ni, dia punya level bukan sama dengan orang yang golongan kanan. Dia bukan dapat flavor, dia dapat mata air tu sendiri. Allahu Akbar. Okay, subhanallah. Yang rapat dengan Allah. Kalau hampir dengan Allah, dia dapat flavor tasnim. Tapi kalau dia muqarrabun, betul-betul yang tadi itulah yang dapat lihat wajah Allah tu, dia dapat mata air tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun. Okey. Tadi tu campuran kan? Dia dapat flavor, dicampur. Tapi kalau muqarrabun, dia dapat mata air tu. Subhanallah. Maksudnya dekat-dekat, terlalu dekat dengan Allah dah ni. Terlalu dekat dengan Allah. Allahu Akbar. Di mana saya ya Allah? Serenung diri kita. Kat dunia pun berkira-kira nak bangun malam. Okay, so kalau nak semua-semua ni, nak syurga Firdaus ni dia puncak kan? So semua sungai tu puncaknya yang mengalir dekat syurga di bawah tu, punca sungai tu daripada syurga Firdaus. So Firdaus ni dia ibarat puncak dan dikelilingi oleh syurga-syurga lain. Okay. So kalau surah Al-Mu'minun kan, pewaris syurga Firdaus, surah Al-Mu'minun. Kenapa waris? Kenapa Allah guna, kalau syurga tu Allah guna waris? Kita kalau mewarisi hak, maknanya kita, harta tu mak ayah kita, betul? So maknanya itu yang Allah kata waris. Maknanya kita ni dah memang nama kita ada kat situ. Kita pewaris. Warithun kan. Firdaus itu warithun. So nama kita dah ada kat situ. So kita tinggal mewarisi sahaja. Allahu Akbar. Nama dah ada dekat Iliyin. Okay. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita lah, Allahumma ja'alna minhum. Zuriat kita dan zuriat keturunan kita adalah penghuni syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Okey, yang sungai-sungai lain yang kat syurga-syurga lain, syurga Adenin ke, syurga An-Naim tu, sungai-sungai ni dia dapat tu daripada Firdaus. Okey. Okey, kita baca buku kita muka surat 113 Nikmat di syurga. Kalla. Di tempat lain dapat diertikan sebagai satu pengingkaran, tidak begitu ataupun bukan begitu, ataupun jangan sekali-kali atau sekali-kali tidak. Dekat ayat sebelum ni, dekat Fujar tu. Tetapi pada ayat ini, untuk Al-Abrar, maksudnya apa? Ingatlah.
atau arahkanlah perhatian kepada hal ini. Kala ni dia boleh dua maksud ikut konteks ayat. Dia boleh larangan ataupun dia boleh okey kau beri perhatian. Tu maksud kala. Okay, ayat 18, sesungguhnya catatan orang-orang yang baik-baik itu adalah di Iliyin. Kata Iliyin artinya amat tinggi dan mulia. Sudahkah engkau tahu apakah Iliyin itu? Iaitu kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh mereka-mereka yang sangat dekat, muqarrabun. Di dalam 4 ayat ini dijelaskan bahawa amal dan usaha dari orang-orang yang berbuat baik pada masa hidupnya di dunia, dicatat amalannya, dipelihara baik-baik, diletakkan di tempat yang tinggi dan mulia. So siapa yang buat amalan baik, tak kira amalan jasad ke amalan hati. Amalan hati apa tadi contoh tadi? Khasyah, takut kepada Allah. Sabar, redha, tawakal, tawaduk, zuhud, qanaah. Semua tu amalan hati. Okay? Yang menyaksikan, memerhatikan dan menjaganya ialah mereka yang muqarrabun, iaitu sangat dekat kepada Allah, iaitu para malaikat. Dan boleh juga dikatakan bahawa yang menyaksikan akan kebajikan amalan orang yang berbuat baik itu hanyalah orang-orang yang dekat kepada Allah sahaja. Siapa dia? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. So penghargaan Allah kepada mereka yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Okay? Dan yang dekat kepada Allah itu bukan saja malaikat-malaikat yang di langit. Bahkan sesama manusia pun ada yang dipandang dekat kepada Allah sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 10 dan 11. Bahawa orang-orang terdahulu iaitu berlumba dahulu, mendahului di dalam berbuat amal yang baik. Kan? Sabiqun. Ataupun maksud berlumba tu ialah fastabiqul khairat. Orang yang berlumba-lumba buat kebaikan. Orang-orang itulah yang akan dimasukkan Allah ke dalam golongan muqarrabun. Demikian juga di surah Al-Baqarah ayat 186. Ayat 186 tu kan yang Allah sebut selepas perintah puasa tu kan. Fa inni qarib. Allah kata Allah dekat. Allah menunjukkan jalan bahawasanya orang-orang yang selalu menyediakan diri menyambut seruan Allah, maka dekatlah Allah kepadanya. So seberapa segera kita menyahut seruan Allah, sebegitulah nanti dekatnya kita dengan Allah. Ayat ini memberi ubat penawar bagi hati manusia yang baik-baik, orang-orang yang jujur, bahawa meskipun manusia kebanyakan tidak menghargai jasanya yang baik, namun malaikat dan manusia-manusia yang dekat kepada Allah senantiasa menjunjung tinggi dan menghargai jasa-jasa itu. So, apa kita kena buat? Yakin. Yakin dengan balasan Allah ni. Ayat 22, sesungguhnya orang yang baik-baik itu ada dalam kenikmatan. Ingat tak surah As-Sajdah? Surah 32 ayat 17. Ayat semangat untuk kita فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Tak terbayang, tak terhitung. Tak tahu kita ni macam mana nikmat yang Allah dah sediakan. Selalu ingat surah As-Sajdah ayat 17. Okay. Allah baru gambarkan. Okay, kita ni ala berapa? Lafi, fi, dalam. Naim, kenikmatan. Subhanallah, maknanya apa? Kita kat dunia ni kan ada sakit, ada lemah, ada tua. Kan, ada ngantuk, ada lapar. Tapi kat syurga tak ada, semua tu tak ada. Subhanallah. Okay, dari atas pelaminan-pelaminan mereka memandang. Araik. Araik. Allah artikan araik, kita artikan pelaminan-pelaminan, iaitu tempat duduk tertinggi yang diduduki oleh orang-orang yang amat dimuliakan. Pelamin ni ibarat macam katil tapi terhias kan. Okay. Pelamin atau pelamin kan. Zaman-zaman dulu pelamin kursi dua ketul kan. Cuba tengok zaman sekarang punya pelamin. Kan kursi lebar-lebar, panjang-panjang kan. Memang bergabung semua. Nak beritahunya
Pelamin ni memang luas, indah, cantik. Memang confirm boleh baring. Kalau dulu kursi tak boleh baring kan. Sekarang ni memang boleh baring je. Okay? Yang diduduki oleh orang-orang yang dimuliakan. Okay? Sebagaimana yang kita sediakan buat duduk bersanding di antara dua orang pengantin lelaki dan perempuan. Atau sebagai mahligai. Itu yang sesuainya. Mahligai. Sebab tu nama majalah pengantin tu pun mahligai kan. Singgah sana. Gitu. Yang bagi dia Feel. Raja sehari tapi sehari je. Kejap lagi token pengantin buka habis. Okay. Atau takhta, tempat raja bersemayam. Bayangkan tu. Dihiasi tempat duduk itu dengan berbagai ragam hiasan, maka duduklah orang-orang yang telah beramal baik selama di dunia di atas pelaminan-pelaminan atau mahligai atau singgahsana mulia. Mereka memandang indahnya alam syurga di sekelilingnya. Allahu Akbar. Kita tengoklah kan, kalau yang grand-grand lah kan, pelamin dia dengan fresh flowersnya. Bukan pelamin je, dia punya ceiling pun penuh dengan bunga. Kan, tempat dia jalan, bunga. Itu baru bunga. Bayangkan keindahan syurga. Ya Allah, Allahu Akbar. Tak tahulah macam mana kita kan. Subhanallah. So, ayat 24. Engkau dapat mengenal pada wajah-wajah mereka itu sinar dan nikmat. Maknanya kan 24 jam berseri je. Kat dunia ni pengantin tu makeup tebal, lepas cabut makeup peganjat suami dia. Kan? Tu orang kata sekarang ni kecantikan palsu. Okay? Ni dekat syurga, maknanya selama-lamanya berseri-seri. Okay, tak adalah masa pakai foundation je bersinar-sinar. Tak ada. Okay, tak hilang-hilang lah seri dia tu. Maka membayanglah pada wajah mereka sensasi. Ya Allah, hamka gunakan sensasi. Sensasi kebahagiaan. Kita kalau beli perfume kan yang sensational. Pizza Hut pun ada pizza sensation. Kan maknanya wow. Okay, kebahagiaan yang sensasi. Kita nak kan, suka kan sensasi-sensasi tu. Maka membayanglah pada wajah mereka sensasi kebahagiaan dan kegembiraan yang mereka rasakan. Tersebab usaha-usaha mereka sendiri di kala hidup di dunia. Allah Akbar. Allah Asy-Syakur. Bila kita belajar nama Allah hari Isnin lepas, Asy-Syakur, Asy-Syakir. Ya Allah, bila kita faham Allah kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, walau sebesar zarah. Kalau tadi surah Luqman ayat 16, walau seringan biji sawi, walau tertanam dalam bumi pun Allah balas. So kenapa kita nak berkira apa yang kita nak berikan? Allah akan balas, jangan risau. Berlipat kali ganda, Allah kata. Berlipat kali ganda. Subhanallah, Allah Al-Alim, Allah Al-Khabir. Kita faham makna Allah Asy-Syakur tu, takkanlah kita tak termotivasi untuk menjadi hamba Allah yang sangat menghargai orang lain. Menghargai kebaikan orang lain. Kalau dia buat macam ni, aku nak jadi lebih baik lagi. Kan? Allah Akbar. Subhanallah, Allah susun kita belajar Isnin lepas Asy-Syakur. Hari ni kita tengok macam mana Allah membalas orang-orang yang menyekat hawa nafsu dia beribadah kepada Allah di dunia. Subhanallah. Sedangkan di dunia ini saja kita gembira tatkala melihat wajah manusia yang berseri-seri kerana kegembiraan jiwa, kerana tidak merasa pernah berbuat jahat kepada sesama manusia, apatah lagi saat di akhirat kelak. Cuba bayangkan tu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okay. Ayat 25, mereka diberi minum dengan minuman terpilih lagi termaterai, lagi tertutup, special. Minuman pilihan yang sumbat botolnya telah dimaterai lebih dahulu. Sebagai tanda bahawa dia benar-benar asli, original. Tertutup. Alah, minta maaf cakap lah. Kan, kalau wine ke champagne kan, lagi lama dia diperam. Tengok kalau orang dulu kan kita biasa tengok filem putih tu kan, kalau dia celebrate dia akan buka tutup champagne dia tu kan. Lagi meletup bunyi dia tu. Dia punya seal tu. Lagi selalunya dia orang kalau celebration dia lagi bermakna, dia akan pilih wine yang paling mahal kan. So maknanya di syurga nanti lagilah. Okey.
Sangat-sangat asli, sangat-sangat original, tak pernah disentuh oleh tangan siapa pun sebelumnya. Cuba yang minuman kita tu tak pernah disentuh oleh sesiapa pun. Materai ialah cap atau stempel ataupun ni lah, seal. Ia adalah petanda dari barang yang terjaga mutunya. Itulah minuman yang disediakan Allah buat penduduk syurga. Allahu Akbar. Allah maj'alna minhum. Okey. Kita kadang, saya tak pernah pergi lagi, tapi orang kata kalau pergi Starbucks, dekat gelas tu ada tulis nama kita macam tu lah. Kan? Starbucks kan? Itu pun dah kembang kuncuk kan. Okay. Cuba bayangkan kalau kita minum, kita pergi kat hotel ke, hotel tu kata, gelas ni belum pernah orang pakai, ni khas untuk you. Belum pernah dicemar duli lagi. You lah yang merasmikan cawan ni. Apa rasa? Kan? Jangan tak betul. Kan? Ya Allah, tak tahulah. Kita cuba kita bayangkan orang sediakan pelamin untuk kita lah contoh. Dah rasa apa dah. Kan? Ayat 26, materainya itu ialah kasturi. Kasturi adalah lambang keharuman. Kasturi tergantung pada pinggang kijang atau rusa di hutan. Pada musang terdapat juga jebat yang baunya pun harum. Jebat dan kasturi dikenal harumnya dan sukar mendapatnya. Inilah dilambangkan sebagai keharuman dan kewangian syurga. Sedang sumbat dan menteri penyumbat botolnya saja harum terbuat dari kasturi. Apalagi isinya. Allahu Akbar. Ayat 26, dan pada hari demikian itu biarlah berlumba orang-orang yang hendak berlumba. Artinya, bahawasanya Allah menganjurkan berlumbalah mengejar kedudukan yang mulia. Tiada taranya di akhirat, mahliga yang tinggi, minuman asli termasuk kasturi, dan di hadapan mata terbentang alam syurga yang penuh nikmat yang tiada putusnya. Janganlah berlumba berebut pangkat dengan tindak menindak, tanduk menanduk, tindih menindih di dunia ini. Subhanallah. Ingat mutafifin ni, ambil hak orang. Tanpa belas ihsan. Walaupun sikit. Walaupun kita rasa, sikit je pun. Tu pun nak pergi. Tak ada. Tak ada Depan ni tak ada. Walaupun, kalau dah nama bukan hak kita, jangan ambil. Jangan curang. Sehingga kadang-kadang untuk mencapai satu martabat posisi, orang tidak keberatan mengobarkan saudaranya orang lain. Itu yang kata apa? Berbahagia atas tangisan orang lain. Tu bahaya tu Ayat 27. Dan campurannya ialah air yang menurun. Disebut tasnim, iaitu air yang menurun dari tebing yang tinggi, laksana serasa atau air memancur yang amat indah, terjun ke bumi, dingin dan sejuk. Allah, tak tahulah. Kita kalau ada fountain lah kan, air pancut tu kat depan rumah kita. Bangga tak? Kan? Dapat tasnim dikatakan dan tasnim ni dari Firdaus, dari syurga Firdaus. So tasnim tu akan melazatkan lagi minuman ahli-ahli syurga yang muqarrabun. Okay? Iaitu mata air yang minum daripadanya mereka yang dihampirkan. Seperti disebut pada ayat 21 tadi, orang yang dihampirkan di sini bukan hanya malaikat, melainkan makhluk-makhluk Allah yang memang sengaja sejak mula telah menghampirkan diri kepadanya. Dan kedatangannya menghampirkan diri itu disambut oleh Allah. Marilah kemari, inilah tempatmu di dekatku. Allahu Akbar. Okey. Cuba bayangkan tu. Okey, orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat tu Allah panggil. So, kita ingat tak surah Fatir ayat 15? Apa surah Fatir ayat 15? Antumul fuqara. Ya ayuhan nas, antumul fuqara. Ilallah. Wahai manusia, kamu adalah fakir. Fakir kalau kita faham dari segi bahasa, orang miskin lah, orang susah. So, kita ni fakir yang kedua iaitu tidak berhajat pada sesuatu pun. So, kita ni yang kita berhajat apa? Kita hanya berhajat kepada Allah. Kita berhajat kepada ketauhidan Allah, ketuhanan Allah, kekayaan Allah, kenikmatan dari Allah. Itu yang kita sangat berhajat. Kenapa? Allah perlukan ke kesyukuran kita, ibadah kita, puasa kita? Allah perlukan ke? Allah tak perlukan. Kita yang perlukan. Kita perlukan apa? Kita buat semua amal ibadah tu supaya kita dapat dekat kepada Allah. Kita nak jadi muqarrabun. Kita yang fakir. Kita fakir ilallah. Kita yang perlukan Allah. Sangat berhajat kepada Allah. Allah Al-Ghani. Ingat kita belajar nama Allah Al-Ghani. Allah tidak berhajat apa-apa pun. Tidak memerlukan sesuatu pun. Tapi kita fuqara'u ilallah. Allah tak perlukan ibadah kita. Allah tak perlukan sesembahan kita. Tak. Allah tak perlukan. Tapi kita beribadah
Semata-mata kerana Allah, sebab kita perlukan Allah, kita berharap dengan sembahan kita itu, ibadah kita itu, kita dapat dekat dengan Allah dan dapat melihat wajah Allah. Kita fuqara'u ilallah. Allah al-ghaniyun, Allah al-hamid, Allah al-majid. Sebab tu kena belajar fikir Asmaul Husna supaya kita memuji Allah tu sangat banyak. Okay, sangat banyak tu sampai macam warzuqni ya razak. Kita punya nampak kemuliaan, karimnya Allah, dermawannya Allah itu, mulianya Allah itu masa kita puji dekat tahiyat akhir tu kan. Innaka hamidum majid. Sebab kita faham nama tu. Nama Allah Al-Hamid, nama Allah Al-Majid. Mana kalau lepas ni kita berterima kasih dekat orang pun sebab kita dah faham nama Allah Asy-Syakur. So kita tak nak menyia-nyiakan kebaikan orang lain. Dan kita nak berebut, kita pula belajar surah Al-Mutaffifin ni dekat ayat ni 18-28, kita berebut-rebut nak buat kebaikan. Kita berlumba-lumba nak buat kebaikan. Sebelum dia buat, biar aku buat dulu. Gitu kan, berebut-rebut. Biar kita jadi inspirasi. Ya Allah, kan hari Selasa itu kita belajar bab 18, 19, 19, 18. Kan hari Selasa Riyadhus Shalihin kita belajar bab 19 kan? Menjadi inspirasi, menjadi pelopor, perintis kepada amalan-amalan sunnah. Kalau dalam keluarga kita ni belum biasa lagi buat ada satu benda, contoh bagi salam ke, okay, asyik hi bye bye je, kita mulakan no, lepas ni mesti bagi salam, kalau kita lah jadi perintis dan orang ikut, wallah subhanallah. Okay, Allah pula Asy-Syakur, sangat menghargai. Lepas tu kita belajar pula hari ni, subhanallah, bagaimana Allah menghargai, dapat gelas kemudian tertutup, special, original, tak pernah sentuh, so fresh, ada flavor tasnim, tapi kalau kau muqarrabun, kau dapat mata air tasnim tu sendiri. Allahu Akbar. Okay. Tadi surah Ar-Rahman ayat 54. Okay, isi dalam kita punya pelamin tu je sendiri sutera yang berlapis-lapis. Allahu Akbar. So jangan perasan pula dah cerita pasal syurga, tapi ingat juga golongan fujar. Mereka nanti dah masuk dalam api neraka, kemudian ditemplak padan muka dulu kat dunia kau, tak percaya pada hari kebangkitan. Okay, supaya kita rasa takut nak buat maksiat, tetapi bila dengar cerita syurga, kita berharap beramal, beribadah dengan cinta, dengan takut, dengan harap nikmat Allah. Subhanallah. Okay, so sampai sini dahulu, sampai ayat 28, insya-Allah minggu hadapan kita habiskan ya surah Al-Mutaffifin, insya-Allah. Okay, kita berjumpa di minggu hadapan. Okay, saya minta maaf, suara hari sengau sikit. Okay, terima kasih Kak Nursian Nordin, Kak Rita, Kak Azmi, Ayu, Kak Norizan, Kak Salimah, Kak Jamila, Kak Saripah, Kak Aisyah, Kak Z, Kak Beda, Kak Sanya. Okay, Kak Norizan Nordin. Alhamdulillah. Kak Beda. Alhamdulillah. Okay, Mak Kia, Kak Zaitun Ma'ruf, Ros. Okay, sekejap. Dia tak lagi, tak sebut. Okay. Alhamdulillah dapat bersama pagi ni. Kita sama-sama berlumba-lumba ya. Faliyatana, apa tadi ayat tu? Faliyatana fasil mutanafisun. Kerahkan seluruh nafsu kita melakukan segala kebaikan untuk mendapat nikmat Allah, supaya kita lah golongan muqarrabun. Nama kita ada di Illiyin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallim. Terima kasih dapat bersama-sama pagi ni. Insya-Allah jumpa minggu depan. Fajazakumullah khair.